dihadkan ke 7 minit. Silakan Yang Berhormat. Batang Sadong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Penggubalan RUU Keselamatan Cyber adalah bertepatan dengan situasi perkembangan teknologi semasa dan juga amat penting kerana terdapat beberapa lompong signifikan dalam akta sedia ada yang membuka ruang untuk jenayah cyber berleluasa. RUU Keselamatan Cyber adalah suatu inisiatif penting dalam meningkatkan keselamatan cyber negara. Ia memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk mengawal selia dan menguruskan ancaman keselamatan cyber dengan lebih berkesan seperti isu pelanggaran data, kebocoran maklumat, jenayah cyber rentas sempadan dan perisian berbahaya. Namun, tafsiran jelas berhubung keselamatan cyber perlu juga diambil kira dalam penggubalan ini. Ancaman cyber di Malaysia dijangka meningkat pada tahun 2024, terutamanya dalam industri kewangan dan telekomunikasi. Kaspersky telah menggagalkan berjuta-juta serangan internet purata dalam 74,000 serangan setiap hari. Penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI oleh penjenayah cyber mendorong peningkatan jenayah cyber dan pelanggaran data. PDRM mencatatkan peningkatan 23% dalam kes jenayah cyber pada 2023 dengan kerugian 687 juta. Penipuan dalam talian adalah serangan paling tinggi dicatatkan dengan 3,087 kes dilaporkan daripada 4,898 insiden cyber yang direkodkan oleh Cyber 999 pada 2023. Batang Sadong menyokong penggubalan RUU Keselamatan Cyber 2024 ini walau bagaimanapun beberapa perkara dalam akta ini perlu penjelasan daripada pihak kementerian. Yang pertama, dalam bahagian 2 Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara menggariskan langkah-langkah yang perlu diambil apabila berlaku pelanggaran data. Bahagian 2 Fasal 52, YAB Perdana Menteri hendaklah dilantik sebagai pengerusi penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara. Penubuhan Jawatankuasa dalam RUU ini penting dalam pengawalan, pengurusan dan pelaksanaan dasar keselamatan cyber negara. Fasal 61, fungsi jawatankuasa mempunyai kuasa untuk menetapkan jenis perkhidmatan keselamatan cyber yang perlu dilesenkan, memberikan arahan kepada pegawai awam untuk menguatkuasakan RUU Keselamatan Cyber, menentukan polisi, pendekatan dan strategi keselamatan cyber negara serta mengawasi pelaksanaan Akta Keselamatan Cyber. Persoalannya, apakah mekanisme yang digunakan untuk mengukur tahap keberkesanan jawatankuasa ini? Yang kedua, dalam bahagian 3 Fasal 12, Ketua Eksekutif boleh melantik pakar yang berkelayakan dalam keselamatan cyber sebagai pakar keselamatan cyber bagi tempoh masa yang tertentu. Jadi persoalannya, apakah kriteria pemilihan dan entiti ataupun badan mana yang bertanggungjawab memilih pakar tersebut? Yang ketiga, dalam bahagian 6, pemberi perkhidmatan keselamatan cyber di bawah Fasal 27 dan 28, mohon kementerian menjelaskan kaedah pemberian lesen khas bagi syarikat yang memerlukan khidmat keselamatan cyber bagi memastikan syarikat yang mendapatkan perkhidmatan akan menitik beratkan perlindungan data pengguna dalam perkhidmatan mereka sekaligus memudahkan pemantauan dan kawal selia terhadap syarikat berkenaan. Hal ini kerana dengan adanya peraturan yang ditetapkan dalam RUU Keselamatan Cyber, ia dapat membantu dalam mengurangkan risiko kebocoran maklumat dengan menguatkuasakan standard keselamatan yang lebih tinggi bagi pemberi perkhidmatan keselamatan cyber.
Keempat, bahagian ketujuh insiden keselamatan cyber Fasal 35 mengambil contoh negara seperti Amerika Syarikat, UK, Australia, Singapura dan Kesatuan Eropah adalah mitra penting bagi Malaysia dalam menangani jenayah cyber rentas sepadan. Ini kerana kekuatan negara tersebut dalam aspek teknologi maklumat, undang-undang keselamatan cyber dan kerjasama antarabangsa yang telah lama wujud. Dengan bekerjasama dengan pertukaran maklumat secara cepat dan efisien, pihak berkuasa di peringkat antarabangsa mampu menangani jenayah cyber secara lebih komprehensif. Lantas, persoalannya, apakah inisiatif adalah langkah kerajaan untuk bekerjasama dengan negara tersebut dalam menangani jenayah cyber rentas sempadan? Dan yang kelima, bahagian 8, penguatkuasaan Fasal 36 penguatkuasaan dinyatakan bahawa Menteri boleh secara bertulis memberi kuasa kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan di bawah Akta ini. Persoalannya, adakah pihak bertanggungjawab akan menubuhkan satu badan khusus untuk melantik pegawai penguatkuasa ataupun pegawai penguatkuasaan yang sedia ada sekarang akan ditugaskan secara bergilir untuk menjalankan penguatkuasaan, dan pihak manakah yang akan bertanggungjawab untuk menubuhkan badan penguasaan ini. Dan yang terakhir, dari perspektif Sarawak, Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Multimedia Authority ataupun SMA komited dalam meningkatkan keselamatan cyber melalui Rangka Tindakan Ekonomi Digital Sarawak 2030 melalui penubuhan unit keselamatan cyber bagi menangani penularan jenayah cyber di Sarawak yang semakin meningkat. Oleh itu, bagaimanakah kerajaan pusat berkolaborasi bagi merealisasikan ataupun to align dengan hasrat kerajaan Sarawak dalam rangka kerja keselamatan cyber tersebut, yang mana Akta RUU ini mengikat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Minta penjelasan kementerian dalam hal ini. Sekian, itu saja daripada Batang Sadong. Batang Sadong mohon menyokong RUU ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batang Sadong. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Parit. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua. Parit ingin terus merujuk kepada pindaan 5/1, satu jawatankuasa dengan nama Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara ditubuhkan. Saya difahamkan bahawa tugas jawatankuasa ini antaranya untuk merancang, merumus dan memutuskan dasar yang berhubung dengan keselamatan cyber negara. Juga untuk memutuskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menangani perkara yang berhubungan dengan keselamatan cyber negara. Persoalan saya, sejauh manakah kerana birokrasi dipermudahkan dalam urusan keselamatan cyber dengan penubuhan jawatankuasa ini? Adakah keanggotaan jawatankuasa yang ramai ini adalah perlu bagi mencapai objektifnya? Datuk Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada bahagian 3 yang menggariskan kepada kewajipan dan kuasa untuk menyelaras dan mengawasi pelaksanaan dasar, strategi dan langkah strategik mengenai keselamatan cyber negara oleh Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara yang akan menyelaras dan mengawasi pelaksanaan dasar, strategi dan langkah strategik mengenai keselamatan cyber negara oleh Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara. Persoalan saya adalah, adakah Ketua Eksekutif ini merupakan penjawat awam yang dilantik secara tetap ataupun kontrak? Adakah Ketua Eksekutif ini mempunyai kebebasan dan autonomi untuk mengemudi sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara tanpa sebarang campur tangan politik? Datuk Yang di-Pertua, saya mengambil maklum berkenaan penubuhan sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara bagi menguruskan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber. Persoalan saya, sehingga kini, adakah sudah wujud pusat yang berfungsi sedemikian pada waktu ini? Adakah sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara ini ditubuhkan dengan peruntukan kewangan, juga
dibekalkan dengan aset yang canggih bagi menjalankan tugas mereka. Sejauh manakah sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara ini mampu melindungi data sensitif melibatkan urusan kerajaan maupun peribadi rakyat? Datuk Yang di-Pertua, saya mendapat tahu bahawa wujud klausa penguatkuasaan dalam pindaan ini. Soalan saya, apakah bentuk penguatkuasaan yang bakal dilaksanakan selepas ini? Dan apakah bentuk semak dan imbang yang bakal dibuat bagi memastikan aktiviti penguatkuasaan berjalan mengikut lunas undang-undang? Itu sahaja daripada saya. Saya mohon pencerahan dan mohon menyokong RUU ini. Terima kasih. Yang Berhormat Farid Bunta. Yang Berhormat Farid, rang undang-undang ini bukan pindaan ya. Rang undang-undang baru. Ya, ambil maklum. Baik, dipersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Mutiara. Terima kasih kepada Datuk Speaker kerana memberi ruang kepada Bukit Bendera untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Keselamatan Cyber. Jadi, keselamatan cyber ni kita tahu penting untuk Malaysia atas beberapa sebab. Pertama, Malaysia terus menggerakkan ekonomi dan masyarakatnya ke arah digital. Jadi terdapat keperluan yang meningkat untuk melindungi infrastruktur penting, sistem kerajaan dan juga data pribadi daripada ancaman cyber. Ini penting untuk mengekalkan keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan digital dan juga memastikan ekonomi berfungsi dengan lancar. Jadi masyarakat kita semakin bergantung dengan sistem digital untuk komunikasi, perdagangan dan infrastruktur kritikal. Kepentingan keselamatan cyber kita tidak boleh dipertikaikan. Jadi Bukit Bendera menyokong rang undang-undang keselamatan cyber khususnya dengan penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara yang disebutkan dalam bahagian 2. Jawatankuasa ini diperuntukkan untuk merancang, memutuskan dan juga mengawasi pelaksanaan dasar serta memberi nasihat yang mampu menangani isu keselamatan cyber seperti mana yang telah dinyatakan di dalam pasal 6. Jadi kita faham perundangan memainkan peranan yang penting dalam keselamatan cyber untuk mewujudkan rangka kerja undang-undang yang mentarifkan jenayah cyber, menetapkan juga penalti bagi pesalah dan mengawal selia penggunaan teknologi untuk meningkatkan keselamatan. Jadi tanpa perundangan yang sesuai, tidak ada garis panduan yang jelas untuk mendakwa penjenayah cyber dan juga mangsa yang akan mempunyai jalan yang terhad untuk mendapatkan keadilan. Jadi kegagalan menangani isu keselamatan cyber juga boleh membawa kepada akibat yang meluas. Penipuan dalam talian, kecurian identiti dan juga pelanggaran data boleh mengakibatkan kerugian keuangan, kerosakan reputasi dan juga liability undang-undang. Jadi Bukit Bendera juga ingin memetik artikel dari The Star yang menyatakan Malaysia has ranked 8th of the most breached country in quarter 3 of last year's dengan izin. Jadi itu merupakan satu persepsi, satu label yang amat mudaratkan. Jadi balik kepada Malaysia, lokasi strategik Malaysia menjadikan negara kita satu sasaran utama bagi serangan cyber. Jadi posisi Malaysia sebagai pusat penting untuk perdagangan dan juga pelaburan bermakna rangkaian dan sistemnya sentiasa terdedah kepada ancaman cyber dari pelaku dalam ataupun luar negara. Jadi kita tak boleh nafikan menangani cabaran keselamatan cyber ini memerlukan pendekatan yang merangkumi dasar dan juga peraturan keselamatan yang teguh, pelaburan, pendidikan dan juga latihan keselamatan cyber. Kita tahu memang amat penting. Jadi bahagian 8 akta ini menyatakan bahawa hal-hal penting mengenai penguatkuasaan dan juga tindakan. Jadi keadaan keselamatan cyber yang semakin teruk di Malaysia memerlukan usaha bersepadu untuk mengukuhkan pertahanan cyber dan juga meningkatkan kesedaran keselamatan orang ramai. Jadi salah satu cabaran utama untuk memerangi ancaman cyber adalah evolusi teknologi yang pesat yang sering mengatasi pembangunan langkah keselamatan cyber. Kadang-kadang penjenayah cyber ini sentiasa berinovasi dan juga mengeksploitasi kelemahan
dalam perisaian dan juga perkasaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem dan juga data. Jadi saya bagi contoh malware dengan izin, serangan pancingan data ataupun phishing dengan izin, ransomware dan sebagainya, yang merupakan antara ancaman-ancaman yang sedia ada. Jadi untuk memerangi ancaman cyber secara berkesan, ditegaskan bahawa kerjasama dan juga pengkongsian maklumat di kalangan kerajaan, peniaga, pakar-pakar memang penting. Jadi saya nak kongsi jugalah satu laporan, ya, iaitu menunjukkan 48% organisasi di Malaysia merasakan kurang kelengkapan dalam menekankan keperluan yang mendesak untuk memperkukuhkan keupayaan keselamatan cyber. Pada masa yang sama, lebih membimbangkan adalah 75% organisasi mengabaikan penilaian risiko yang biasa. Jadi menghalang pengesanan ancaman yang tepat pada masanya. Jadi tinjauan ini juga mendedahkan bahawa lebih 50% perniagaan bergelut dengan keletihan berjaga-jaga ataupun istilah dikenali sebagai alert fatigue dengan izin. Jadi menghadapi purata sebanyak 221 insiden setiap hari. Jadi hal-hal ini memang ternyata dan membuktikan bahawa keperluan untuk RUU ini memang sangat-sangat memerlukan untuk menangani isu mengenai keselamatan cyber. Jadi selain itu, pelaburan dalam pendidikan dan pembangunan keselamatan cyber juga penting untuk membangunkan dan mencarikan penyelesaian yang inovatif kepada ancaman yang muncul dan juga meningkatkan daya tahan infrastruktur digital. Jadi Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan standard keselamatan cyber dan pada masa yang sama kerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi jenayah cyber. Ia penting juga untuk membina kepercayaan dan juga kerjasama untuk semua. Jadi secara kesimpulannya, keselamatan cyber bukan hanya tentang melindungi sistem dan juga data. Ia juga tentang melindungi cara hidup kita dalam dunia yang semakin digital. Jadi ketika kita merangkul digitalisasi, marilah kita ingat-ingat kata Satya Nadella, CEO Microsoft. The transformative power of technology is its ability to democratize as well as to make the impossible possible. Dengan izin. Jadi dengan melabur dalam langkah-langkah keselamatan cyber, Malaysia dapat melindungi aset kritikalnya dan meningkatkan daya saing dan membina ekonomi digital yang lebih selamat, yang lebih lestari, yang boleh memanfaatkan semua rakyat Malaysia. Jadi dengan ini, Bukit Bendera menyokong RUU Keselamatan Cyber. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Dipersilakan Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pertama saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Digital pertama di Malaysia kerana membentangkan RUU yang memang sangat diperlukan buat masa ini. Kita semua tahu bahawa perkembangan teknologi digital ini dengan izin inevitable, dia tidak boleh disekat dan hanya ada satu cara sahaja untuk meladeninya, iaitu dengan menguasainya. Tetapi menguasainya dengan penuh kefahaman supaya kita menjadi pengguna dan pencipta teknologi digital dan hidup dalam dunia cyber secara yang dapat dielakkan atau dilindungi daripada dengan izin the unintended consequences. Dengan kata lain, kita hidup dalam dunia cyber secara yang manusiawi. Kedua, apabila kita menggunakan teknologi ini pun ada pelbagai ragamnya. Sebahagian kita baru belajar, sebahagian kita sudah mahir dan sebahagian kita sudah cemerlang. Dan di kalangan kita yang pelbagai itu ada yang menggunakan teknologi
sebagai golongan profesional, ada yang menggunakannya demi pekerjaan, ada yang menggunakannya demi perniagaan, dan kalau kita dalam Dewan ini menggunakannya mungkin untuk politik lebih daripada yang lain. Yang ketiganya, Tuan Yang di-Pertua, sebahagian besar daripada rakyat kita sekarang ni hidup dalam dua alam. Ini tak termasuk cerita pokok sena, ni bukan soal halal haram boleh makan ni. Maksud saya ialah kita hidup dalam alam fizikal dan kita hidup dalam alam cyber, komuniti fizikal dan komuniti cyber. Saya orang Indra Mahkota, secara fizikalnya saya di Indra Mahkota, tetapi saya juga menganggotai pelbagai komuniti cyber dalam pelbagai platform yang saya menjadi anggotanya. Ada orang yang fizikalnya bukan di Indra Mahkota, tetapi dia juga hidup di Indra Mahkota, tetapi dalam alam cybernya kerana dia menganggotai pula pelbagai platform yang mewakili kepentingan mereka yang secara fizikalnya hidup di Indra Mahkota. Sebab itu, sebahagian besar rakyat Malaysia, kalaupun tidak semuanya, sudah pun hidup dalam alam cyber. Dan saya yakin Yang Berhormat Menteri dan kerajaan, saya fikir siapa pun mahu supaya ada keseimbangan antara memberikan kebebasan dan bersikap terbuka dengan kehidupan cyber ini, tetapi pada waktu yang sama harus juga ada unsur-unsur kawalan kerana hendak mengelakkan apa-apa bencana dan bahaya. Di sinilah relevannya saya fikir perbincangan berkenaan dengan ancaman-ancaman terhadap keselamatan cyber dan mengapa kita harus ada rang undang-undang ini. Yang Berhormat Menteri menyebut tentang keperluan diadakan latihan tadi. Saya ingin melanjutkan supaya latihan itu juga dilihat dari sudut bukan sahaja sektor-sektor entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, tetapi juga ibu bapa. Kalau orang tertentu, dia boleh mengikut undang-undang ini membuat aduan, tetapi kalau kanak-kanak Yang Berhormat, dia tak tahu menahu apa yang sedang dia hadapi dan bahaya yang terpaksa dia lalui, melainkan ibu bapanya atau gurunya bermula dari tadika. Jadi mungkin ada latihan-latihan yang sedemikian juga. Walaupun bunyinya kecil, tetapi saya fikir kalau kita tak atasi dari awal, tak tangani dari awal, dia boleh menimbulkan kesan yang besar. Begitu juga saya ingin bertanya, apakah perkembangan cadangan untuk diwujudkan Akta Anti-Bully? Suatu ketika dulu, kementerian yang berkaitan telah melantik sekumpulan pensyarah dari MMU, Malaysian Multimedia University, untuk membuat kajian tentang keperluannya atau tidaknya, sama ada perlu akta baru yang dipanggil Akta Anti-Bully atau ada undang-undang lain yang boleh dipinda untuk mengelakkan berlakunya buli secara atas talian. Perkara yang terakhir yang ingin saya timbulkan ialah soal pelantikan pakar keselamatan cyber. Ini termasuk di bawah kuasa sama ada kuasa menteri ataupun kuasa ketua eksekutif yang bakal dilantik. Ada dua perkara di bawah poin saya yang akhir ini, Yang Berhormat. Pertama ialah kita harus sangat berhati-hati apabila kita melantik pakar-pakar keselamatan ini, terutamanya yang melibatkan entiti-entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Kerana kita nak mengelakkan daripada berlaku apa yang disebut harapkan pegar makan padi. Sehubungan dengan itu, perkara yang kedua, saya ingin bertanya, apakah kedudukan dan peranan cyber security Malaysia in this context? Dalam konteks RUU ini, di mana kedudukan cyber security Malaysia? Bolehkah cyber security Malaysia ini dilantik sebagai agensi teknologi utama
untuk membantu Naksa. Kerana seingat saya pada suatu ketika dahulu atau mungkin sebelum rang undang-undang ini kita ada Naksa melakukan dasar dan di peringkat operasinya itu kalau tak semua sebahagian besar daripadanya dilakukan oleh Cyber Security Malaysia. Jadi soal pelantikan ejen teknologi khusus untuk membantu jawatan kuasa yang ingin ditubuhkan ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Dipersilakan Yang Berhormat Seputih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan untuk mengeluarkan IUU Keselamatan Cyber 2024 pada hari ini. Ini adalah satu rang undang-undang yang sangat penting pada waktu ini, memandangkan banyak jenayah cyber telah berlaku, tetapi kita menghadapi masalah kekurangan dari segi sistem kita dan juga undang-undang kita. Di sini saya ingin memberi pandangan dan cadangan terhadap IUU yang baru ini. Yang satu, kerajaan harus mewujudkan panel penasihat rayuan ataupun Appeals Advisory Panel. Saya ingin mencadangkan kerajaan untuk menubuhkan satu panel penasihat rayuan sama seperti undang-undang di Singapura. Panel penasihat yang ternyata dalam Seksyen 18 Akta Keselamatan Cyber Singapura 2018. Tetapi panel penasihat tidak disebut dalam rang undang-undang ini. Fungsi panel ini adalah untuk memberi kemahiran teknikal atau pengetahuan khusus untuk membantu menteri mempertimbangkan rayuan yang dibentangkan kepada beliau. Kewujudan panel penasihat rayuan dapat mengelakkan atau mengurangkan ketidakpuasan terhadap keputusan menteri dan memperlindungi menteri daripada dituduh bahawa beliau tidak mahir dari segi kepakaran teknikal sehingga beliau tidak dapat membuat keputusan yang baik. Selain itu, kewujudan panel ini juga akan mengurangkan pihak yang tidak puas hati untuk membawa aduan mereka ke mahkamah untuk menyemak keputusan menteri. Yang kedua, kerajaan harus meningkatkan kemahiran ICT dan forensik digital pegawai PDRM. Saya ingin merujuk kepada tafsiran di Seksyen 4 dalam rang undang-undang ini yang berbunyi, pegawai diberi kuasa, artinya mana-mana pegawai polis dari apa jua pangkat atau mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 36. Saya ingin minta Menteri meminda tafsiran dalam Seksyen 4 dalam RUU dengan menggantikan pegawai polis yang apa jua pun pangkatnya kepada mana-mana pegawai polis yang pangkatnya tidak rendah daripada pangkat inspektor. Perkataan apa jua pangkat haruslah dipadamkan. Cadangan ini adalah untuk memastikan pegawai polis yang layak dan cekap dipertugaskan untuk menjalankan siasatan keselamatan cyber. Saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan yang satu, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai polis dalam forensik digital, pengumpulan risikan cyber, penyiasatan dan memprofilan media sosial dan cara menjalankan penyiasatan web dalam. Yang kedua, kerajaan harus menghantar lebih pegawai polis untuk dilatih dalam bidang ICT dan siasatan jenayah cyber untuk menangani jenayah seperti penipuan dalam talian dan ancaman keselamatan cyber negara. Ketiga, Kementerian dan PDRM haruslah menetapkan SOP bagi polis dan pegawai penyiasat untuk memastikan bukti digital ataupun digital evidence yang dikumpul dalam bentuk komputer laptop dan telefon bergerak dapat dikekalkan integriti dan nilai bukti atau dalam bahasa Inggeris evidential integrity and value dalam urusan mereka. Dan keempat, demi memastikan bukti digital tidak akan ditukar ataupun dirosakkan. Kesemua cadangan tersebut adalah penting bagi menghadapi kemajuan teknologi dalam talian yang digunakan oleh penjenayah dalam talian ataupun online criminals seperti generative artificial intelligence ataupun generative AI.
realiti maya ataupun virtual realities dan mata wang kripto. Yang ketiga, Menteri harus menjelaskan siapakah pegawai awam dalam Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini. Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini menyatakan Menteri boleh secara bertulis memberi kuasa kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan di bawah akta ini. Saya ingin beri satu senario. Video palsu mendalam ataupun kita panggil deep fake video yang dihasilkan oleh artificial intelligence menggunakan suara dan wajah seorang tokoh negara telah disiarkan dalam penggodam ataupun hacker melalui infrastruktur maklumat kritikal negara ataupun National Critical Information Infrastructure. Jadi pihak mana yang harus menjalankan siasatan selain daripada polis? Tetapi ini tidak dinyatakan dalam Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini. Jadi adalah penting bagi Menteri menjelaskan siapakah pegawai awam dalam Seksyen 36 dalam rang undang-undang ini kerana nombor 1 untuk mengelakkan kekeliruan dalam pengagihan tugas dan menambah baik tempoh tindak balas ataupun response time. Yang kedua, perlu ada pasukan penyiasat keselamatan cyber yang khusus untuk menangani pelanggaran keselamatan cyber untuk melakukan respons pemulihan dan penyiasatan dengan serta-merta. Dan ketiga, masa adalah penting dalam menjalankan siasatan keselamatan cyber supaya pelaku dapat dihentikan dan ditangkap secepat mungkin. Juga untuk memastikan bukti digital tidak dipadamkan oleh pelaku. Kesemua cadangan di atas haruslah ditangani dalam tata amalan ataupun code of practice seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 25 dalam rang undang-undang ini. Yang keempat, dan juga yang terakhir, saya ingin minta penerangan terperinci berkenaan sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara. Seksyen 11 dalam rang undang-undang ini sebut tentang sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara. Tetapi bahagian ini tidak menerangkan secara terperinci dan secara khusus tentang fungsi, kuasa dan tujuan tentang sistem ini. Jadi adalah penting bagi kerajaan untuk menambahbaikkan bahagian ini dan memberi penerangan yang terperinci tentang sistem pusat penyelarasan dan kawalan cyber negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Padang Terap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Tuan Yang Di-Pertua kerana memberikan ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 pada hari ini. Tuan Yang Di-Pertua, keselamatan cyber menjadi isu utama dalam dunia digital yang kiat berkembang pesat pada masa kini. Walaupun teknologi semakin canggih, namun risiko-risiko yang berkaitan dengan keselamatan data dan privasi juga semakin terancam. Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber merupakan suatu akta yang meningkatkan keselamatan cyber negara dengan mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatankuasa keselamatan cyber negara, kewajipan dan kuasa Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, fungsi dan kewajipan Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara dan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara dan pengurusan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara untuk mengawal selia pemberi perkhidmatan keselamatan cyber melalui pelesenan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh pasal 4 iaitu takrifan infrastruktur maklumat kritikal negara. Salah satu tujuan pengubalan RUU ini adalah untuk menguatkan dan mengukuhkan lagi peranan Agensi Keselamatan Cyber Negara, NASCA. Salah satu peranan NASCA ini adalah untuk melindungi infrastruktur maklumat kritikal negara. Berdasarkan pasal 4 ini, tafsirannya ialah suatu komputer ataupun sistem komputer yang gangguan pada kemusnahan komputer atau sistem komputer itu boleh membawa kesan memudaratkan terhadap penyampaian apa-apa perkhidmatan yang perlu bagi keselamatan, pertahanan, hubungan luar negara, ekonomi, kesihatan awam, kesejahteraan awam dan atau ketenteraman awam Malaysia.
atau terhadap keupayaan kerajaan persekutuan atau mana-mana kerajaan negeri untuk menjalankan fungsinya secara berkesan. Isu yang saya nak bawa dalam fasa 4 ini ialah kita lihat ramai rakyat Malaysia khususnya terlibat dalam ekonomi digital seperti mata wang kripto. Berdasarkan berita akhbar harian pada tarikh 17 Oktober 2021 telah mengetengahkan satu kajian literasi kewangan Malaysia Ringgit Plus membabitkan lebih 3,000 responden seluruh negara menunjukkan lebih separuh atau 63% belia mahu atau tertarik untuk melabur dalam kripto dan kemungkinan jumlah akan bertambah berganda-ganda. Tambahan pula pasaran mata wang kripto mencatatkan pemulihan pada tahun lepas dengan pelabur Malaysia dianggarkan meraih untung 180 juta dolar AS ataupun ringgit Malaysia 846.63 juta. Demikian mengikut data Chainalysis. Persoalannya, adakah mata wang digital ini merupakan sebahagian daripada sektor infrastruktur maklumat kritikal negara ini? Saya lihat dalam data-data akhbar banyak tangkapan yang melibatkan penggodam yang melombong mata wang kripto ini. Jadi Yang Berhormat Menteri boleh memberikan sedikit penjelasan berapa banyakkah tangkapan yang melibatkan jenayah kripto ataupun penggodam melombong mata wang kripto menggunakan sumber yang tidak mereka miliki sejak tahun 2023 sehingga kini. Dan saya juga meminta penjelasan Yang Berhormat Menteri untuk menyatakan apakah langkah kerajaan dalam menangani jenayah mata wang kripto ini. Tuan Yang Di-Pertua, saya menyentuh fasa 35.1. Apabila diterima pemberitahuan mengenai insiden keselamatan cyber daripada entiti infrastruktur maklumat kritikal negara di bawah Seksyen 23 atau jika sampai kepada pengetahuan Ketua Eksekutif bahawa insiden keselamatan cyber berkenaan suatu infrastruktur maklumat kritikal negara telah ataupun mungkin telah berlaku, Ketua Eksekutif hendaklah mengarahkan pegawai diberi kuasa untuk menyiasat perkara itu. Apa yang ingin saya bangkitkan ialah apakah garis panduan yang dirangka bagi memastikan ketelusan dari segi pelaporan serta kebertanggungjawaban setiap entiti atau syarikat termasuk syarikat swasta untuk melaporkan sebarang kejadian jenayah cyber yang pernah berlaku. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh pasal 35(2)(b) iaitu insiden keselamatan cyber. Berkaitan langkah-langkah yang diperlukan untuk bertindak balas terhadap atau pulih daripada insiden keselamatan cyber itu dan mencegah insiden keselamatan cyber itu daripada berlaku pada masa yang akan datang. Saya ingin merujuk insiden yang berlaku pada tahun 2022 apabila sekumpulan penggodam yang menggelarkan diri mereka dari organisasi keselamatan cyber Grey Hat mendakwa telah menceroboh sistem penyata gaji ataupun e-penyata gaji penjawat awam bagi menunjukkan terdapat kelemahan pada sistem tersebut. Dilaporkan mereka berjaya mengakses sejuta baris identiti melalui pengkalan data sistem e-penyata gaji tersebut. Mereka dapat nombor penuh, nombor kad penalan, jabatan, nombor slip gaji, nombor telefon dan lebih daripada itu, mereka dapat mengekstrak 2 juta slip gaji dan borang cukai dalam format PDF. Mereka juga mempamerkan tangkap layar slip gaji beberapa orang menteri pada ketika itu. Insiden keselamatan cyber ini sangat mengerikan kepada semua penjawat awam apabila sistem e-penyata gaji di bawah Jabatan Akuatan Negara digodam, diugut dan diremehkan. Daripada contoh insiden ini, saya ingin membangkitkan persoalan kepada pihak kementerian. Mengapakah insiden keselamatan cyber sebegini boleh berlaku kepada sebuah jabatan yang sangat penting? Adakah ada sabotaj dalaman atau kroni dalam isu keselamatan cyber? Apakah plan strategik kerajaan untuk memastikan tiada pengulangan kepada insiden keselamatan cyber yang telah disahkan berlaku? Akhir sekali, Padang Terap menyokong RUU Keselamatan Cyber 2024. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Berikut saya silakan Yang Berhormat Bentong. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada pihak menteri kerana baru saja menerajui kementerian dan bersama kementerian juga kerana berjaya membawa RUU ini, membentangkan RUU ini, dan ia adalah satu yang sangat baik. Tuan Yang Di-Pertua, sehingga Ogos tahun lalu, sebanyak 3,837 kes keselamatan cyber yang dicatat oleh Pusat Tindak Balas Insiden Keselamatan Cyber, Cyber 999, Cyber Security Malaysia dengan 4 kategori kes tertinggi melibatkan penipuan, pencerobohan, berkaitan kandungan dan kod berniat jahat. Malah menurut firma keselamatan cyber global Kaspersky, pada tahun 2023, sistem pengesanannya telah menyekat sebanyak 26.85 juta serangan bawaan internet di Malaysia, mewakili 74,000 serangan setiap hari. Fakta ini sudah tentu sangat membimbangkan kerana di saat negara kita dipacu ke arah transformasi digital, kita masih lagi berdepan dengan kadar kesedaran yang rendah masyarakat terhadap keselamatan digital. Masih ramai yang terdedah kepada sindiket penipuan atas talian yang berupa laman web palsu, link-link yang mencurigakan sehingga ada yang boleh tertipu dengan menyerahkan maklumat-maklumat peribadi yang membolehkan data peribadi digodam dan menyebabkan kerugian dan kehilangan wang sehingga RM1.34 bilion pada tahun lalu. Kita juga dapat melihat beberapa kes yang melibatkan kebocoran data yang berlaku kepada syarikat. Misalnya, yang berlaku kepada Malaysia Airlines di mana data-data peribadi ahli program penerbangan kerap iaitu Enrich telah bocor yang mendedahkan nama, tarikh lahir, nombor telefon dan sebagainya. Kita juga jangan lupa tentang dakwaan kebocoran sehingga 13 juta pengguna melibatkan Maybank, Astro dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya yang turut mendedahkan ID pengguna, nama penuh, tarikh lahir dan juga nombor IC. Kebocoran ini benar-benar menunjukkan terdapat kelemahan yang sangat besar dalam pengamalan keselamatan cyber kita, bukan sahaja melibatkan data kerajaan, malah turut melibatkan industri swasta, khususnya sektor perbankan. Oleh sebab itu, saya amat menyokong RUU Keselamatan Cyber 2024 ini dalam memperkukuhkan daya tahan negara dalam berdepan dengan ancaman dan jenayah cyber yang menggugat keselamatan negara. Saya juga ingin meminta penjelasan menteri berkenaan dengan pemakaian akta ini sama ada ia di luar wilayah bagi mana-mana kesalahan yang dibuat oleh mana-mana orang tidak kira kewarganegaraannya sama ada di dalam atau luar negara. Kerana adakah terdapat kerjasama yang telah dilakukan bersama negara-negara lain dalam membantu pihak berkuasa untuk membuat siasatan, pendakwaan dan penangkapan sekiranya orang yang disyaki melakukan kesalahan adalah bukan warganegara dan kesalahan ini dibuat di luar Malaysia. Ini kerana kita sedia maklum banyak serangan cyber ini juga datang dari luar negara. Seterusnya, kalau kita lihat kepada keselamatan cyber negara ia adalah satu yang usahanya amat baik. Selain ia melibatkan kerjasama di antara agensi dan kementerian, ia juga melihat kepada kedudukan pengalaman dan keselamatan cyber itu sendiri. Ini kalau kita lihat dalam Seksyen 12, iaitu memperkukuhkan dengan kuasa eksekutif dalam Seksyen 12 ini untuk melantik pakar keselamatan cyber dalam melaksanakan akta ini. Kita sememangnya memerlukan khidmat kepakaran mereka yang terlibat dalam industri keselamatan cyber ini, lebih-lebih lagi dengan perkembangan jenayah cyber yang turut dilengkapi dengan teknologi AI yang mempermudah dan memperancatkan lagi serangan dan penipuan atas talian. Dalam Seksyen 21 berkenaan dengan tata amalan, saya berharap agar prosedur-prosedur keselamatan cyber ini diperincikan dijadikan sebuah standard amalan bagi semua jabatan kerajaan dalam memastikan maklumat data selamat daripada digodam. Kita bukan sekadar mahu menjaga maklumat-maklumat kritikal negara, malah semua maklumat rakyat di dalam sistem kerajaan adalah kritikal dan perlu dilindungi dari dibocorkan. Ini mengambil kira usaha kerajaan untuk menggalakkan pendaftaran rakyat untuk mendaftar sistem padu. Sekiranya dahulu penggodam perlu menyasarkan kementerian tertentu, kini penggodam hanya perlu menumpukan sepenuhnya kepakarannya dengan menebusi satu saja sistem pangkalan iaitu padu untuk mendapatkan keseluruhan maklumat berkenaan sesiapa sahaja yang mendaftar.
Maka dengan itu, berkenaan dengan latihan keselamatan cyber ini sangat perlu dipentingkatkan di seluruh jabatan dan agensi kerajaan. Ini kerana kita sedia maklum bahawa ramai di antara kita yang semua berkhidmat dalam kerajaan masih ada yang belum mahir sepenuhnya dan perlu mereka memahami dengan lebih mendalam lagi dengan isu keselamatan cyber ini. Kita perlu lebih banyak pendedahan dan latihan daripada pakar-pakar tentang apakah prosedur terbaik dalam penggunaan peranti dan penyimpanan data. Contoh yang mudah ialah sudut penggunaan kata laluan dan kod akses. Ramai antara kita sebenarnya yang meletakkan kod akses yang sangat mudah, yang mudah digodam, dan ini memberikan penggodam mendapat maklumat dengan sangat senang. Dan juga saya ingin menyuruh agar kerajaan turut menjalankan kempen kesedaran ini secara besar-besaran. Ia bagi mendidik masyarakat dengan menggunakan peranti dan melayari sistem atas salian dengan selamat. Ini penting bagi memberikan pendedahan kepada masyarakat di luar bandar khususnya dengan program-program komuniti yang disertakan dengan kempen literasi digital. Saya berharap portal fraud kebangsaan atau National Fraud Portal NFP yang dibangunkan oleh BNM dapat siap menjelang tahun ini seperti yang dirancang bagi mempercepatkan tempoh pengesanan dan pembengkuan dana yang ditipu. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh Seksyen 27 berkenaan dengan lesen terhadap pemberi perkhidmatan keselamatan cyber. Saya minta pihak kementerian memperincikan lagi tentang syarat-syarat lesen, kadar pembayaran fee serta tempoh lesen bagi pemberi perkhidmatan keselamatan cyber ini dan memperketatkan syarat lesen serta hukuman bagi memastikan pemegang lesen ini tidak membocorkan rekod dan maklumat orang yang mengambil sistem pemegang lesen. Dan saya juga ingin merujuk kepada Seksyen 2 dalam kurungan 2 yang menyatakan bahawa tiada apa-apa jua dalam akta ini boleh menyebabkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri didakwa bagi mana-mana kesalahan di bawah akta ini. Sekiranya tiada dakwaan boleh dilakukan ke atas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, apakah langkah-langkah yang boleh menjamin bahawa entiti NCII iaitu Infrastruktur Maklumat Nasional Kritikal yang juga merupakan sebahagian daripada badan kerajaan komited dalam pelaksanaan Akta Keselamatan Cyber ini. Yang terakhir sekali, saya ingin menyentuh iaitu sedikit Seksyen 40 berkenaan dengan penggeledahan dan penyitaan tanpa waran. Saya memahami keperluan untuk membuat penyiasatan dengan segera tanpa menunggu waran sekiranya pegawai yang diberikan kuasa mempunyai sebab yang munasabah untuk mengesyaki bahawa mana-mana premis tertentu telah menjadi tempat kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi saya meminta agar prosedur penggeledahan dan penyitaan tanpa waran ini dapat betul-betul dijalankan dengan telus dan tidak terdedah dengan penyalahgunaan yang boleh menyebabkan kerugian kepada pihak yang dituduh. Ini kerana dalam Seksyen 46, pegawai yang diberikan kuasa akan diberikan akses kepada data berkomputer termasuk kata laluan bagi maksud penyiasatan. Dalam mana kita mahu memperketatkan undang-undang dan mempertingkatkan penguasaan mencegah jenayah cyber, kita juga tidak mahu ada penyalahgunaan kuasa yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam. Sekian, terima kasih. Bentong menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Saya sebagai panduan, undang-undang yang masih belum jadi undang-undang atau pindaan, kita panggil pasal. Yang dah jadi undang-undang, section. Perlembagaan, perkara. Bezakan ya. Macam tadi Parit, Yang Berhormat Parit tadi ya. Ini undang-undang baru, bukan pindaan. Ya. Baik, seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Kolkrai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Kolkrai untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024. Yang Berhormat Yang di-Pertua, isu jenayah cyber di Malaysia melibatkan pelbagai cabaran, termasuk penipuan dalam talian, serangan cyber ke atas institusi penting, pencurian data pribadi, penyebaran maklumat palsu atau berbahaya dalam talian, dan ancaman cyber terhadap keselamatan negara. Banyak faktor yang menyumbang kepada peningkatan jenayah cyber, termasuk peningkatan penggunaan teknologi, kelemahan dan dalam pelindungan data, serta kurangnya kesedaran dan kecekapan dalam aspek keselamatan cyber di kalangan pengguna dan juga organisasi. Datuk Yang di-Pertua, bagaimanakah RUU Keselamatan Cyber 2024 menyelesaikan dan membendung isu skam ataupun penipuan dalam talian, jenayah atas talian dan jenayah cyber? Seperti yang kita ketahui, pihak yang terbabit dengan jenayah cyber ini kebiasaannya mempunyai teknologi yang lebih canggih
dan cepat serta dapat mencapai data yang tidak sah untuk melakukan jenayah penipuan. Adakah pandangan dan cadangan pihak berkepentingan telah diambil kira sebelum dan semasa RUU Keselamatan Cyber 2024 digubal? Dan bilakah RUU ini akan mula berkuat kuasa? Apakah kadar keberkesanan terkini kerajaan menangani ancaman serangan cyber membabitkan organisasi yang berurusan dengan data peribadi? Dan apakah inisiatif terbaru yang dirangka bagi mempertingkatkan kadar keselamatan cyber di negara ini? Yang Mohd Datuk Yang Dipertua, dalam isu punca kuasa menteri, iaitu saya merujuk kepada pasal 61, 62 dan 63. Rasional dan justifikasi peruntukan bidang kuasa yang luas kepada menteri termasuk kuasa pengecualian seseorang individu daripada pemakaian RUU serta menetapkan sebarang peraturan di bawah RUU serta keperluan mewujudkan mekanisme kawal selia sebagai semak dan imbang. Di bawah Seksyen 47-3 Akta Keselamatan Cyber Singapura 2018 misalnya, sebarang pindaan kepada jadual dikehendaki untuk dibentangkan kepada Parlimen sejurus disiarkan dalam warta. Yang Mohd Yang Pertua dalam isu penetapan entiti infrastruktur maklumat kritikal, saya merujuk kepada pasal 17 penetapan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara ataupun NCII. Apakah asas pertimbangan kerajaan dalam penetapan entiti NCII secara khusus serta implikasi yang terlibat termasuk kewajipan entiti berkenaan untuk mengambil penilaian risiko keselamatan cyber dan audit serta melaksanakan tata amalan. Dalam isu pakar keselamatan cyber, Mohd Yang Pertua tahun lalu dilaporkan Malaysia masih kekurangan sekitar 12,000 pakar keselamatan cyber dalam pelbagai bidang bagi menangani isu serangan cyber. Persoalannya, apakah perancangan terperinci pihak kerajaan bagi meningkatkan kepakaran tenaga mahir tempatan sejajar dengan keperluan industri keselamatan cyber? Adakah pihak kementerian bercadang menjalin kolaborasi merentas agensi dan institusi pengajian tinggi di seluruh negara bagi menyediakan kursus-kursus yang bersesuaian serta penyediaan biasiswa selari dengan keperluan semasa? Dan yang terakhir ialah Yang Mohd Yang Dipertua ialah isu berkaitan dengan penubuhan jawatan keselamatan cyber, iaitu pasal 6(1). Soalannya, apakah pendekatan khusus kerajaan dalam usaha mengharmonikan kerangka kerja dalam ruang lingkup ekosistem keselamatan cyber yang sedia ada termasuk strategi keselamatan cyber Malaysia 2020 sehingga 2024 dan pelan pengurusan krisis cyber negara serta rangka kerja yang sedang dibangunkan seperti Cyber Security 2024-2029 bagi memastikan keberkesanan, kawal selia dan tindakan penguatkuasaan mengambil kira kelompangan undang-undang keselamatan cyber serta ancaman cyber baharu di sebalik teknologi yang pesat. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kolekterai. Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua beri ruang kepada Tenggara untuk bahas Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 ini. Saya mulakan dengan beberapa perkara dan data ni. Siapakah mereka yang terdedah kepada jenayah cyber ni? Data yang ada kat tangan saya ni ada 11.8 juta berusia 15 tahun ke atas rakyat kita ni adalah pengguna data alih akses internet. Mereka ni terdedah. Dan ada 6 platform media sosial ni penggunanya: Facebook 12.3 juta, Instagram 6.3 juta, Telegram 3.7 juta, Twitter 1.9 juta, LinkedIn 800,000 dan lain-lain 200,000. Mereka ini juga rakyat Malaysia dan mereka juga terdedah. Dan mereka-mereka yang menggunakan perkhidmatan menurut kajian visa ni yang menggunakan pembayaran tanpa tunai juga terdedah. 93% pengguna bank di Asia Tenggara adalah pengguna pembayaran tanpa tunai, termasuklah kad, debit, Wave, e-wallet dan QR code. Singapura 97%, Malaysia 96%, Indonesia 95%, Vietnam 95%, yang Malaysia itu 96%. Urus niaga perbankan dalam talian berdasarkan data 2019 1.7 bilion ringgit, 2020 2.8 bilion ringgit, naik 49% zaman-zaman PKP itu. Dan Tenggara kira-kira pada tempoh masa sekarang ini jumlahnya lebih tinggi lagi. Dan bila disebut tentang mereka ini terdedah dengan
ancaman cyber ni apakah yang kita ni semualah berdepan. Nombor satu adalah penipuan dalam talian melibatkan penjenayah cyber, pengundi email, laman web dan sebagainya. Kedua, penipuan e-dagang, penipuan yang paling ketara melibatkan transaksi yang berkaitan dengan industri penerbangan, peruncitan elektronik. Kemudian virus Trojan horse. Kemudian ada berkaitan dengan perisian tebusan. Perisian hasad ini boleh mengubah atau menyekat data dalam komputer kita. Kemudian serangan penafian perkhidmatan DDoS. Serangan DDoS menggunakan beratus-ratus atau beribu-ribu komputer dan sambungan internet yang digodam untuk membanjiri akses sistem. Kemudian kita ada bootnet. Boot adalah sejenis perisian hasad yang membolehkan penyerang merampas kawalan atas komputer kita. Kemudian ada pancing data, pencurian identiti dan sebagainya. Jadi apabila dicadangkan tentang rang undang-undang keselamatan cyber ini, ia adalah satu yang sangat signifikan dan sesuai pada masa ini. Kerana kita boleh kata ancaman keselamatan cyber semakin serius. Antara kebimbangan utama masyarakat dunia seiring dengan perkembangan dunia cyber lah yang seperti yang saya sebut tadi, teknologi yang pesat membangun juga memberikan peluang dan ruang kepada mereka-mereka yang hendak menggunakan teknologi ini untuk mengambil peluang lah. Jadi penubuhan jawatankuasa keselamatan cyber ini membolehkan tindakan untuk mengawal selia, memperkukuhkan serta mengambil tindakan proaktif dalam menangani cabaran keselamatan cyber negara dan mempertahankan usaha memerangi isu jenayah cyber yang sebagaimana saya sebutkan tadi itu, dan sindiket-sindiket terutamanya penipuan scam judi dalam talian dan yang terutamanya meligan lah. Meligan maksudnya dia menghenyak generasi muda kita para belia. Contohnya saya nak sebut di sini Tuan Yang Di-Pertua berkaitan dengan penipuan dalam talian ni. Statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia Bukit Aman, 19,224 kes jenayah dalam talian tempoh dari Januari hingga September 2023. Peningkatan 23% berbanding 15,659 kes pada tahun 2022. Nilai kedurian yang dicatatkan adalah 687 juta iaitu 29% berbanding tempoh sama 2022. Pusat Tindak Balas Insiden Cyber 999 Kendalian Cyber Security Malaysia merekodkan 4,899 insiden keselamatan cyber Januari hingga Oktober 2023 dan di tangga teratas adalah penipuan dalam talian scam iaitu sebanyak 3,087 kes. Jadi statistik ini menunjukkan betapa pentingnya lah tentang pewujudan undang-undang berkaitan dengan keselamatan cyber ini. Selain daripada itu juga di sini juga dinyatakan tentang berkaitan dengan sedikitlah gesaan lah sebab apa yang berlaku ini termasuklah insiden scam ni melibatkan unsolicited SMS. Kita tak undang pun tiba-tiba dia masuk je dekat kita punya handphone, kita pun terklik dan kita pun terlibat dengan kerugian-kerugian yang nyata. Ini kita lalui. Jadi menggesalah dengan adanya akta ini, kerajaan dimintalah meningkatkan kemampuan anggota keselamatan kita termasuk Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Bank Negara, even kalau tentera pun perlu terlibat, libatkanlah. Kita beri latihan peningkatan kemahiran bidang forensik komputer, laksanakan penyiasatan dan analisis yang lebih canggih supaya pendakwaan ke atas penjenayah cyber ini yang licik ini boleh dilakukan dengan lebih berkesan. Dan Tenggara juga mencadangkan agar kita ni kena ada pasukan elit cyber lah. Termasuk agaknya nama-namanya tu komando cyber, risik cyber. Untuk benar-benar kita handle jenayah cyber ini dengan pelaksanaan undang-undang ni, mungkin kita kena rekrut dalam kalangan skamer juga. Kerajaan melalui tak tahulah PDRM ke tentera, cari kenal pasti. Skamer-skamer kita ambil dia masukkan dalam pasukan kita so that kita boleh ada kelebihan selangkah ataupun dua langkah ke hadapan untuk kita menangani jenayah cyber ni. Yang terakhirnya adalah berkaitan dengan judi dalam talian ni. Perkembangan pesat teknologi digital juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Tapi dia juga macam saya sebutlah mewujudkan juga judi dalam talian ni yang terlibat ramailah anak-anak muda kita ni. Jadi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat 6381 laman sesawang judi dalam talian, 212,399 talian telefon muda alih tetap, menghantar spam hikmat pesanan ringkas yang meragukan dan mempromosikan judi dalam talian. Tahniah MCMC. Dan tindakan mempromosikan perjudian ini kadang-kadang dilakukan juga oleh Insta-famous dan juga pempengaruh-pempengaruh yang akan memberikan kesan impak kepada orang muda. Jadi dengan adanya penggunaan akta ini,
saya harap dia dapatlah mengekang kerosakan yang lebih besar lagi kepada generasi muda melibatkan orang kata perjudian ni. Dan kita secara umumnya Tenggara menyokong akta ini kerana kita sedar bahawa perkara-perkara yang dimainkan dalam internet, dalam media maya ni, dalam capaian-capaian elektronik ini juga, kalau tidak dikendalikan dengan betul-betul teliti, ia juga boleh menggegarkan kedaulatan negara kita dan hubungan antara negara kita dengan pihak-pihak yang lain. Jadi Tenggara menyokonglah tentang akta ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Yang Berhormat, Yang Berhormat, sebelum yang Timbalan Yang Bertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Alice mengambil tempat saya dan saya memanggil Yang Berhormat seterusnya, saya ingin menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf seandainya ada silap kata, terkasar bahasa, tersalah laku yang disengajakan atau tidak disengajakan terhadap ahli-ahli yang berhormat. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada ahli-ahli yang berhormat yang merayakannya. Mohon ampun dan maaf serta halalkanlah makan dan minum. Hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semoga Syawal kepada kali ini akan memberi 1000 makna kepada ahli-ahli yang berhormat. Cameron Highland, ladangnya teh, taman bunga di puncak bukit. Kalau memandu terasa letih, jangan lupa berehat sikit. 10 jari tersusun rapi, bunga melati mengharum hati. Mesej dikirim pengganti diri, memohon maaf setulus hati. Berikutnya saya mempersila Yang Berhormat Macang. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Digital kerana membentangkan rang undang-undang ini yang saya anggap amat penting. Dan saya menyokong sepenuhnya apa yang cuba digubahkan pada hari ini. Cuma mungkin ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik dari segi komen-komen yang dilontarkan oleh ahli parlimen tadi dan juga oleh Malaysian Bar yang saya yakin Yang Berhormat Menteri sudah dapat memorandumnya. Yang Tuan Dipertua, Leon Panetta, bekas Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, pernah membuat satu komentar bahawasanya Amerika perlu bersiap sedia dengan insiden yang disifatkan sebagai Pearl Harbor Cyber, yakni satu metafor perlambangan merujuk pada insiden Pearl Harbor dahulu pada zaman Perang Dunia Kedua, tapi dalam konteks cyber, di mana dampak ataupun serangan yang dimulakan ke atas infrastruktur kritikal negara adalah melalui alam cyber. Jadi apa yang kita lihat semalam, jatuhnya jambatan Baltimore di Amerika, ya, spekulasi sudah pun dibuat dalam internet, kemungkinan besar ianya berlaku kerana serangan cyber. Kapal kontena yang tidak boleh terkawal dan akhirnya langgar tiang jambatan Baltimore itu. Kita tunggulah laporan forensik daripada siasatan tragedi tersebut, tetapi spekulasi sebegini tidak boleh kita nafikan sama sekali, seperti mana yang dibangkitkan oleh sahabat saya Dungun tadi tentang kehilangan MH370, ya, kapal terbang yang mempunyai sistem avionics. Dalam hal ini saya rasa Kemaman lebih arif lagi pakar untuk bercerita dalam dewan ini tentang ancaman cyber ke atas bidang pengangkutan udara. Jadi apa yang ingin saya bangkit di sini ialah memang penting dan kita perlu luluskan undang-undang ini. Cuma saya yakin Yang Berhormat Menteri selaku pengamal undang-undang yang lebih berintegriti memahami dalam kita cuba menjaga keselamatan cyber, kita sebenarnya sedang mengimbangi antara kepentingan awam dan juga dan hak peribadi, privasi itu sendiri. Dan kita pun tahu, Yang Berhormat Menteri, pendedahan yang dibuat 10 tahun lalu oleh Edward Snowden berkenaan dengan kemampuan agensi-agensi cyber security, khususnya yang ada di Amerika Syarikat, seperti NSA itu sendiri, sudah pun sebenarnya melanggari banyak ruang-ruang peribadi yang boleh dipertikaikan oleh undang-undang. Saya ambil contoh satu perisian dipanggil mastermind. Ini pendedahan daripada Edward Snowden. Ya, bagaimana
perisian ini untuk dia mengesan serangan cyber daripada negara asing diguna pakai oleh NSA untuk dia mengintip semua laluan trafik dalam talian. Tapi masalahnya untuk dia membezakan ancaman dan bukan ancaman, dia kena tap dengan izin, dia kena intip semua saluran komunikasi dan internet, capaian internet yang ada. Dan yang lebih malang, kita tak dapat pastikan secara precise, secara khusus di mana lokasi sebenar ancaman ini bermula. Sebabnya dalam serangan cyber kita tahu ada istilah dipanggil spoof ataupun helah, tipu helah. Ya, kononnya katanya dibuat di China tapi rupanya dilancarkan dari Rusia. Jadi kita menyerang Rusia walaupun sebenarnya musuh utama dalangnya adalah China. Ini hypothetical dari segi senario. Jadi NSA mengambil pendekatan untuk menggunakan perisian ini untuk dia mengintip masuk dalam ruang-ruang peribadi sehingga terjejas semua data-data yang dikatakan sepatutnya ada secara orang kata apa dijaga oleh negara tapi telah terdedah kepada pengintipan yang tidak selari dengan undang-undang. Jadi hal ini bukan baru, malah kalau kita ambil insiden, saya ulang sekali lagi dalam dewan ini, Stuxnet. Stuxnet ni kerja agensi perisik Amerika dan Israel nak jahanamkan centrifuge, Natanz, nuklear generator, jana kuasa nuklear di Iran. Dilancarkan melalui server yang ada di Malaysia. Siapa yang bawa masuk thumb drive itu cucuk ke server komputer di Malaysia ni, kita tak tahu sampai hari ini, bukan? Jadi, saya setujulah perlu ada undang-undang untuk membendungnya. Perlu ada yang boleh mampu tangkap, semak, sita objek-objek ini. Cuma, janganlah nanti kalau dah diluluskan undang-undang ini, disalahgunakan oleh kerajaan untuk mengambil, menzalimi, khususnya pembangkang. Macam buat undang-undang AMLA dululah. Kena tangkap orang mubah orang haram. Tapi yang kena paguh, yang kena nasi gelugur. Jadi benda macam ni kita harap Menteri Digital yang arif tentang undang-undang boleh perbaiki dari segi integriti pelaksanaannya nanti. Dan yang terakhir saya nak sentuh sedikitlah Yang Berhormat Menteri dan Puan Ini Petua berkenaan dengan mungkin masih awal tapi sebagai persediaan kita juga perlu bersiap sedia dari segi terma agensi ini ialah berkenaan dengan ancaman ketunggalan teknologi, singularity. Puan Ini Petua, saya minat Arnold Schwarzenegger, Terminator. Ya, saya rasa Skynet tu tak jauh lah. It will happen anytime soon. Khususnya dalam era bila mana kita sudah pun merasai melihat kemampuan generative AI dalam teknologi IT kita. Dengan adanya Sora, adanya Devin, ini semua program perisian yang mampu melahirkan lebih banyak kemampuan-kemampuan kecerdasan buatan AI. Jadi sudah akan tiba masanya nanti manusia dan mesin ini akan bersatu. Malah mesin juga akan berfikir seperti manusia, sentient being. Jadi kalau kita tidak ada undang-undang yang lebih menyeluruh susulan daripada undang-undang ini, saya khawatir dalam kita menjadi juara data center dan sebagainya, kita juga akan berdepan dengan ancaman yang lebih berbahaya dari segi apa yang saya sebutkan tadi, iaitu ketunggalan teknologi yang bakal berlangsung dengan AI. Jadi Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Menteri, yang terakhir saya ingin cadangkan, mungkinlah untuk memastikan padu ini selamat, terkawal dan dipercayai rakyat Malaysia, saya cadangkan padu dipindahkan di bawah Menteri Digital. Kerana apa? Saya khawatir, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Apa saya tak setuju dengan dia banyak-banyak perkara? Sebab saya rasa rakyat tak percaya dengan Yang Berhormat Pandan. Sebab dia ni dulu saudagar data. Dia buat kerja dekat Invoke. Jadi kita pun tahu apa dia buat di Julau dalam pemilihan PKR dulu. Ya. Jadi saya yakin kalau Yang Berhormat Menteri Digital yang pegang padu, rakyat akan lebih ramai menyertainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Machang. Saya jemput Yang Berhormat Petong. Terima kasih Puan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut mengambil bahagian bagi membahaskan rang undang-undang keselamatan
Cyber 2024 pada hari ini. Puan Yang Dipertua, akta yang dicadangkan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan cyber negara dengan kehendaki pematuhan terhadap langkah-langkah standard dan proses tertentu dalam pengurusan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara. Ini disebabkan oleh penggunaan yang amat meluas sistem serta peranti teknologi maklumat dan komunikasi dalam melaksanakan pelbagai fungsi dan urusan sektor awam dan sektor swasta. Pengembalan RUU keselamatan cyber ini amat bertepatan dengan situasi perkembangan teknologi digital semasa lebih-lebih lagi bagi menampung kelompangan akta berkaitan sedia ada. Namun demikian, Betong mengucapkan tahniah kepada Menteri di atas pembentangan RUU ini. Dalam kita menghadapi cabaran alam sekitar dan teknologi yang berkembang pesat dan pantas, ketahanan cyber bukan lagi sekadar isu teknikal tetapi telah menjadi isu keselamatan nasional yang memerlukan tindakan segera. Aspek keselamatan dan jenayah cyber bukan sahaja berkait dengan aktiviti pengodaman, kebocoran data dan penipuan cyber, tetapi turut merentasi penggunaan platform media sosial dan soal integriti. Sebagai contoh, di platform media sosial berhubung buli cyber yang menimbulkan suasana tidak selamat dalam dunia cyber itu sendiri. Puan Yang Dipertua, keselamatan cyber bukan hanya dilihat dari sudut pengodaman dan eksploitasi sistem, tapi juga merentasi integriti dalam aspek cyber. Contohnya, orang yang diberi tanggungjawab mengelola sistem IT, teknologi maklumat dalam organisasi menjual data kepada pihak ketiga. RUU ini akan memberi Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA punca kuasa undang-undang yang jelas untuk mengawal selia dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan keselamatan cyber serta menambah baik keberkesanan fungsi NAKSA. Puan Yang Dipertua, setelah meneliti cadangan akta ini, Betong ingin menyentuh beberapa perkara yang perlu penjelasan daripada Menteri seperti berikut. Yang pertamanya merujuk kepada bahagian kedua Fasal 5, iaitu berhubung penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara, mohon mencadangkan supaya Jawatankuasa terdiri daripada menteri yang dipertanggungkan dengan perkara berkaitan ekonomi, kerana dalam infrastruktur maklumat kritikal negara juga disebutkan elemen ekonomi. Ini kerana data-data yang diperoleh juga turut disimpan oleh agensi seperti Jabatan Perangkaan dan Kementerian Ekonomi yang menyelia pengkalan data seperti padu yang terkait dengan keselamatan, yang mana jika berlaku ancaman keselamatan cyber boleh menjejaskan penyampaian perkhidmatan. Seterusnya terkait dengan Fasal 5 juga, Betong juga mohon mencadangkan supaya ditambah wakil daripada wilayah Sabah dan Sarawak untuk dilantik kepada jawatankuasa ini, memandangkan di Sarawak juga yang telah menubuhkan rangka tindakan ekonomi digital Sarawak 2030. Seterusnya kepada bahagian ketiga, itu Fasal 12, pelantikan pakar keselamatan cyber, hendaklah dibawa kepada pertimbangan oleh jawatankuasa kecil yang membuat pertimbangan ke atas pelantikan mana-mana individu, iaitu jawatankuasa pemilihan ataupun nomination committee dengan izin sebelum ketua eksekutif boleh secara bertulis melantik mana-mana individu tersebut. Perlu juga justifikasi kukuh pemilihan mana-mana individu dan untuk memastikan proses pelantikan yang telus dan berintegriti. Seterusnya merujuk pada Fasal 14, Sub-Fasal 6 dan 7, perlu juga diwujudkan juga denda minimum sebagai amaran supaya mana-mana individu yang dikendaki mengemukakan maklumat yang diperlukan memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Seterusnya saya beralih kepada Fasal 22, Sub-Fasal 3. Saya dicadangkan supaya entiti infrastruktur maklumat kritikal negara mengambil langkah korektif berdasarkan laporan penilaian risiko keselamatan cyber sebelum mengarahkan
entiti untuk menilai semula risiko keselamatan cyber. Fasal 22, Subfasal 7 dan Subfasal 8 wujudkan denda minimum kerana ia memberikan panduan dan kejelasan kepada hakim, peguam dan orang awam mengenai akibat pelanggaran undang-undang. Seterusnya, Fasal 24 berkaitan latihan keselamatan cyber. Perlu juga ada empati dalam undang-undang. Saya merujuk pada Subfasal 2, 3 dan 4. Walaupun Ketua Eksekutif diberikan kuasa sedemikian, entiti perlu diberikan ruang untuk mengemukakan rayuan secara bertulis kepada Ketua Eksekutif sekiranya pada waktu dan masa yang dihasratkan tidak dapat dipenuhi oleh entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, namun tertaluk pada persetujuan Ketua Eksekutif setelah meneliti dan mempertimbangkan rayuan tersebut. Akhirnya kepada Fasal 30 yang berkaitan pembaharuan lesen. Subfasal 3 iaitu bagaimana pula dengan permohonan yang ditolak. Adakah fee yang diterima semasa permohonan tadi akan dikembalikan kepada pemohon atau akan diterima dan direkodkan sebagai hasil kerajaan selepas memproses permohonan tersebut walaupun selepas permohonan itu ditolak. Puan Yang di-Pertua, sebagai kesimpulan, kerajaan perlukan sesuatu kuasa yang bersifat legislatif supaya tindakan dan arahan berhubung keselamatan cyber mengikat semua agensi kerajaan dan syarikat swasta, khususnya yang dikategorikan sebagai infrastruktur maklumat nasional kritikal (NCII), di mana NCII ini adalah aset nyata dan maya sistem serta fungsi penting kepada negara, di mana kelumpuhan atau kemusnahannya berisiko menggugat ekonomi, pertahanan, imej negara, kesihatan serta keselamatan awam dan keupayaan kerajaan untuk berfungsi. Itu saja daripada Betong dan saya mohon menyohong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Betong. Saya jemput Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Yang Berpengerusi. Sebagai kita melihat rang undang-undang ini adalah Undang Keselamatan Cyber 2024. Syarikat Keselamatan Cyber SYAK telah meletakkan Malaysia sebagai negara ke-8 paling banyak dilanggar pada kuartal ketiga 2023 dengan 494,699 akaun bocor. Kadar pelanggaran adalah sekitar 144%, lebih tinggi pada kuartal ketiga 2023 berbanding kuartal kedua 2023. Sekitar 4 akaun pengguna Malaysia dibocorkan setiap minit pada kuartal ketiga 2023. Ini menurut syarikat itu satu kenyataan. Dia juga menambah bahawa Malaysia berada di nombor 5 dari segi kepentingan pelanggaran, di mana 5436 akaun dilanggar setiap hari. Ketumpatan pelanggaran ini diukur dengan bilangan pengguna dalam internet ini. Jadi dalam hal ini saya ingin menunjuk ke pihak kerajaan tentang perkara yang mungkin dikelirukan ataupun terkeliru di kalangan rakyat berkenaan dengan keselamatan sistem digital dan keselamatan cyber. Keselamatan digital merujuk kepada dikaitkan dengan risiko yang wujud dalam produk digital, perkhidmatan dan proses sokongan, manakala keselamatan cyber merujuk kepada pelbagai komponen digital, rangkaian data dan sistem komputer daripada capaian data yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini saya ingin merujuk kepada Fasal 2 di mana disebut tidak boleh didakwa kerajaan negeri ataupun negara. Dalam hal ini adakah pihak yang menggodam atau menjadi penjenayah cyber ini mempunyai kesalahan-kesalahan dalam akta-akta lain yang boleh kita hukum mereka? Kerana kita lihat dalam ini disebut tentang hanya compound. Jadi saya tak tahu kat mana yang ada berkenaan dengan penjenayah cyber yang boleh dihukum di bawah akta ini. Yang kedua, kita lihat keselamatan cyber ini bukan hanya berlaku di pejabat-pejabat kerajaan tapi juga berada di sekolah. Banyak kita dengar kes-kes di mana berlaku pemecahan ataupun maklumat daripada sistem soalan utama perusahaan besar-besar yang berlaku di sekolah ataupun di JPN sendiri. Jadi dalam hal ini saya ingin bertanya kepada kerajaan tentang apakah kejaminan untuk yang bekerja daripada rumah tentang pemilikan aset-aset yang mungkin juga ada kaitan dengan sistem komputer yang lebih besar yang merupakan komputer milik peribadi seseorang pegawai, adakah di manakah ianya dilindungi? Di bawah Fasal 4 menyebut tentang infrastruktur maklumat kritikal negara,
detail tentang negara tetapi tak detailkan tentang negeri. Jadi adakah juga pemilikan aset di peringkat negeri juga dilindungi di bawah akta ini, dan di bawah fasal ke-24 latihan keselamatan, saya setuju dengan Bentung supaya ada satu silibus yang terperinci bagaimanakah latihan keselamatan cyber ini perlu dibuat, bagaimanakah kekerapan yang akan dilakukan. Saya juga ingin bertanya pihak kerajaan berkenaan dengan jenis-jenis serangan cyber. Kita percaya bahawa dalam serangan cyber ni ada serangan cyber biasa, ada yang maliciousware, ransomware dan juga network security. Dalam hal ini, berapakah universiti yang menyediakan fakulti tentang cyber dan cybergogi kepada komuniti, kerana perkara ini perkara baru. Bila kita lihat kepada cara-cara pencegahan untuk cyber ini, kita lihat banyak benda yang berkaitan. Dari segi password, data, kesedaran perlindungan, memantau vendor, data sensitif, latihan kaki tangan, antivirus, cloud security, keselamatan wifi, software, jaringan yang dijamin, menyaring email dan juga kita lihat dari segi aktiviti phishing. Jadi dalam hal ini kita rasa banyak benda yang rakyat perlu belajar, yang perlu kepada silibus yang detail daripada kementerian kepada komuniti. Saya juga mengucapkan tahniah kepada warga Malaysia kerana saya melihat dalam satu penulisan di Jerusalem Post bertarikh 5 Julai 2021 di mana disebut tentang cyber attack daripada Malaysian Troll Army yang melibatkan lebih daripada 500,000 follower. Jadi dalam hal ini kita lihat para netizen Malaysia telah terbukti secara sukarela menjadi aparatus penerangan dan mengetuai usaha counter propaganda Israel sehingga memaksa IDF melakukan postmortem kenapa mereka kalah dalam perang naratif dan cyber pada tahun 2021 yang lepas dengan tanda pagar #Israel Koyak. Dalam hal ini, apakah SOP yang ada di bahagian kita, khususnya kerajaan cyber ini, untuk kerajaan lebih bersedia untuk absorb serangan daripada hack yang pihak pro Israel? Berapakah yang kerajaan akan invest untuk memperkasakan keselamatan cyber negara? Berhubung dengan fasal 22, laporan penilaian risiko disebut dalam hal ini dalam tempoh 20 hari. Jadi pihak yang berkenaan bertanya kenapa 20 hari, kenapa 30 hari sangat lama. Banyakkan data yang telah pun hilang. Kalau boleh dipendekkan kerana kita percaya more time, less responsive action akan berlaku kerana dia akan menyebabkan banyak data lagi mungkin lebih hilang. Fasal 36 menyebut tentang pegawai awam, siapakah mereka dan apakah kelayakan mereka berkaitan dengan cyber. Sebagai contohnya dalam proses sita, bila disita ini komputer sepatutnya ketika penyitaan itu berlaku, kena ada pihak pakar yang bersama-sama dalam proses sita. Sebagai contohnya pen drive yang ditarik secara tidak proper mungkin akan menyebabkan data-data itu semua hilang. So, dalam hal ini adakah kehadiran pegawai yang memang pakar itu wajib ketika berlaku proses penyitaan? Dalam fasa 46, akses kepada data berkomputer, kita percaya bahawa digital ini bukan hanya komputer tapi juga banyak data-data yang lain. So, dalam hal ini apakah data-data lain yang kita dapat lihat daripada iPad dan sebagainya yang mungkin bukan hanya dikali sebagai komputer sahaja. Yang seterusnya berkaitan dengan industri pendidikan, berapakah kadar enrolment untuk biasiswa kursus keselamatan cyber melalui NAKSA seperti Pentesting Agent dan sebagainya, dan seterusnya berkenaan dengan Electronic Lifetime Health Record sebagai disebut oleh Menteri Kesihatan semalam. Andai kata keselamatan cyber dikompromi, sistem kesihatan juga mungkin akan terganggu dan goyah. Jadi bagaimana kita nak berkompromi di antara ataupun nak selaras di antara kementerian dengan kementerian khususnya untuk penguatkuasaan akta ini. Dan kita percaya ini adalah merupakan sistem awal ataupun undang-undang awal untuk cyber. Adakah pihak kerajaan boleh memberikan jaminan kita tidak akan melaksanakan sistem kredit sosial sebagaimana yang diamalkan oleh negara China? Saya juga ingin bertanya kerajaan tentang forensik cyber. Saya membaca keseluruhan RUU ini, saya tak jumpa perkataan frasa forensik cyber dalam RUU keselamatan ini. Jadi mungkin ada, saya tak nampak. Saya harap pihak kami beri jawapan. Dan saya juga berharap dengan lulusnya akta ini, pihak kerajaan juga akan mengadakan satu lagi akta, iaitu akta bahaya jenayah dalam talian sebagaimana yang telah dibuat di Singapura yang telah berkuasa pada 1 Februari 2024 untuk mementras kegiatan scammer dan human trafficking. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Saya jemput Yang Berhormat Jalutong. Terima kasih Puan Speaker. Saya berterima kasih di atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk turut membahas rang undang-undang keselamatan cyber. Saya mengambil kesempatan ini untuk pertamanya memuji Menteri dan juga Kementerian. Dalam masa 3-4 bulan beliau diberi amanah, beliau telah berjaya menggubal undang-undang ini di mana saya merasakan undang-undang ini cukup sempurna kerana di antara peruntukan ianya tidaklah bersifat kuku besi. Saya akan merujuk kepada peruntukannya kemudian.
Saya percaya bahawa ancaman cyber makin berluasa dan kita selalu mendengar bahawa ancaman cyber ini memang berlaku setiap hari, tetapi saya mendengar dengan teliti ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri bahawa ianya memfokuskan undang-undang ini terhadap 4 isu. Pertamanya keselamatan, kedua ekonomi, ketiga kesihatan dan keempat sosial. Kita selalu mendengar bahawa semasa pilihan raya umum berlakunya ancaman cyber dan saya membaca di sini beberapa liputan surat khabar, umpamanya surat khabar The New Straits Times dengan izin dengan tajuk Puan Speaker, Personal information of 800,000 voters compromised by alleged breach of EC database dalam pilihan raya. Peranti yang kita ada dalam definisi undang-undang ini yang paling berbahaya adalah telefon. Bayangkan semasa pilihan raya, kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan fitnah yang begitu berbahaya tentang mana-mana parti politik, ataupun kita tidak dapat berhubung di antara satu sama lain semasa pilihan raya yang selalunya berluasa, yang selalunya berlaku. Pada masa yang telah berlalu, masa yang silam, beberapa tahun yang lalu, Menteri Komunikasi sendiri pernah pun mengadu. Saya baca, ini adalah liputan daripada The New Straits Times dengan izin Timbalan Speaker. Lembah Pantai PKR candidate Fahmi Fazil also said his mobile phone was flooded with calls since 7 a.m. from unidentified numbers from the US. Data breach ataupun cyber attack ini adalah sesuatu yang begitu berbahaya, terutamanya semasa pilihan raya. Kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab